على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai yang disebut dengan bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi saat kematian. Dan sebelum daripada ini kita dah berbicara tentang mengenai mengapa kita diajar supaya kitanya diminta supaya pada kitanya mempersiapkan diri untuk dan sentiasa mengingati kepada kematian. Ni diajar dalam diri kitanya supaya kitanya sentiasa menunjukkan kecerdikan dalam hidup kita. Bila kita sentiasa ingat pada mati, saat mana kita mati, itu tanda orang yang cerdik. Orang yang sentiasa dia ingat pada kematian dia akan berbekal dalam hidup dia. Cuma hari ini kita akan sebut tentang mengenai bekalan apa yang perlu kita ada pada diri kita untuk kita nak menghadap di hadapan Allah supaya kita ni sentiasa ingat pada kematian pada diri kita ni. Dengung sedikit. Rasa berdengung kita bunyian. Tak tahulah para hanskan bunyi macam mana. Tapi saya dengar macam berdengung sikit di kalangan jemaah-jemaah. Walaupun sekalipun alhamdulillah hari ini kita sambung dalam perbincangan kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh ataupun yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, di mana kita akan cerita tentang mengenai apa bekalan dan bagaimana keadaan pada diri kita ni untuk kita nak suruh kita ni bersiap untuk saat mana kita mati, saat mana datangnya hari kematian pada diri kita. Yang ni yang perlu kita tahu dalam hidup kita. Kerana biasanya di kalangan kita ni hidup seolah-olah kematian itu tak tertulis untuk diri kita. Tiap-tiap hari kan kita tengok hari ni keluar lagi Allah yarham ustaz itu, Allah yarham ustaz ini yang meninggal dunia. Kemudian kita dengar orang tersebut meninggal dunia, orang ni meninggal dunia. Dan sekarang ni lagi ramai yang meninggal dunia kesan daripada COVID dan seumpamanya. Kematian. Dan walau bagaimana sekalipun saya nak sebutnya, kita sendiri pun kita kena bersiap juga. Apa bekalan untuk kita nak bersiap? Dan apa benda yang boleh menyebabkan kita ni boleh bersiap untuk saat yang kita mati ini. Hari ini kita nak sambung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahawa ada seorang yang pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Abu Hurairah, dia cerita tentang bagaimana ada seorang yang datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sebut pada Rasulullah, apa yang menyebabkan aku membenci kematian ya Rasulullah? Dia tanya pada Rasulullah, aku ni pelik Rasulullah. Orang lain semua suka terhadap kematian, tapi aku ni datang dalam diri aku ni jadi halangan untuk rasa cinta terhadap kematian. Kematian tu macam mana nak suruh aku ni rasa bersiap dalam hidup aku untuk kematian ya Rasulullah. Biar aku ni dalam keadaan yang sentiasa bersiap untuk mati ni ya Rasulullah. Macam mana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah tanya balik orang tersebut. Rasulullah tanya, kamu banyak harta ke? Kamu mempunyai harta ke? Lalu dia pun jawab, ya Rasulullah. Ada harta ya Rasulullah. Adalah harta di kalangan kita ni, tentu ada harta yang kita miliki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut macam ni. Harta yang kamu ada tu kamu bersedekah. Kamu bersedekah. Nafkahkanlah harta kamu itu, ataupun gunakanlah harta kamu itu untuk mentaati perintah Allah. Kerana hati seorang mukmin itu selalu terikat oleh hartanya. Rasulullah sebut demikian. Kerana hati-hati seorang, tak kira lah sampai dia seorang mukmin sekalipun, dia ni ada terikat dengan harta. Dia terikat dengan harta. Tuan-tuan warak macam mana sekalipun, dia ada juga kaitan dengan harta. Hati kita ni
Kalau kita ada harta, tentu kita jadi perasaan sayang pada harta kita. Kita ada kereta, kadang-kadang kita sayang pada kereta kita. Kita ada apa dia? Kenderaan. Kita sayang pada kenderaan kita. Lalu yang kita sayang tu kita terikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana orang yang memiliki harta, dia akan sayang pada harta dia. Bila dia sayang pada harta dia, lalu menyebabkan dia ni jadi benci terhadap kematian dia. Lalu Rasulullah kata, jika harta kamu itu diinfakkan, berarti dia lebih suka untuk mendapatkan kematian itu. Tapi kalau kamu dah mula berinfak harta benda kamu gunakan harta benda kamu untuk di jalan Allah. Tak kira lah kamu gunakan di sudut duit kamu ke apa ke, yang kamu guna tu untuk di jalan Allah. Bila kamu guna je untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda kamu suka untuk mendapatkan kematian. Maknanya kamu bersedia dah tu untuk mati. Rasulullah sebut demikian. Bila hidup kamu ni dah banyak menderma, dah banyak menggunakan untuk perintah Allah, tanda kamu ni sedang bersedia untuk saat kematian kamu. Tapi kalau kamu mula menyimpan, simpan, tanda kamu tak bersedia untuk mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Jika harta kamu ditangguhkan untuk infak, maksudnya kamu simpan. Kamu ada harta tapi kamu simpan harta. Berarti kamu lebih suka untuk menangguhkan kematian kamu tersebut. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada anak muda ni. Bila anak muda ni datang bagi tahu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni benci terhadap mati." Rasulullah tanya balik. Dia kata, "Macam mana nak suruh aku ni jadi bersiap untuk nak mati ya Rasulullah?" Rasulullah tanya, "Kamu ada harta?" Rasulullah tanya, "Ya." Lalu Rasulullah jawab terus. Rasulullah kata, "Harta yang kamu ada tu kamu bagi, kamu infak, kamu guna untuk jalan Allah." Maksudnya kamu belanjakan untuk di jalan Allah. Jangan kamu simpan harta benda kamu. Bila kamu gunakan untuk jalan Allah, itu menunjukkan kamu sedang bersedia untuk saat kematian kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu mula menjadi kedekut, ada harta tapi simpan harta kamu, itu tanda kamu ni tak bersedia untuk saat kematian. Kamu tak nak mati dah tu. Orang yang nak mati, maksudnya orang yang bersedia untuk kematian, dia mesti berbelanja. Dia jangan simpan harta. Yalah, kalau kita fikir logik dalam hidup kita. Lagi kita simpan, lagi apa yang kita dapat? Manfaat apa kita simpan harta kita di atas dunia? Simpan. Satu hari kita mati, masuk dalam kubur. Lalu harta benda kita yang kita ada ni, macam mana? Yang kita cari ni, yang kita dapatkan banyak-banyak ni, yang kita kumpulkan. Untuk apa kita kumpulkan harta benda kita ni? Ni nak sebutnya bagaimana dalam hidup kita, nak suruh dalam hidup kita ni nampak. Bila kita guna harta benda kita untuk di jalan Allah. Kita ada duit, katakanlah kita ada duit kita 2,000, 3,000, kita pun ambil duit kita ni pergi derma di masjid, misal contohnya. Waktu mana kita derma ke masjid tersebut, orang tanya, derma tu untuk apa? Untuk saya juga di akhirat nanti saya dapat balik duit ni. Kita sebut demikian, menunjukkan bagaimana kita ni bersiap untuk kematian kita. Tapi kalau kita simpan, lama-lama kena curi pada toyol. Tak kenanya harta benda kita dicuri, yang disebut diambil oleh toyol, yang dicuri oleh orang dan sebagainya. Tak ada manfaat langsung. Kita kumpul, tiba-tiba orang lain yang curi. Ya, betul lah, orang curi tu dia dapat dosa, kita dapat pahala. Misal contoh, kalau kita fikir panjang lagi. Tapi di sudutnya, patutnya kita manfaatkanlah benda yang lebih manfaat lagi. Bukan memanfaatkan pencuri, tapi memanfaatkan apa dia? Untuk agama Allah. Kan lebih baik dalam hidup kita demikian. Lalu Rasulullah kata, kalau kamu nak suruh kamu rasa bersedia pada diri kamu untuk kematian, kamu jangan menyimpan. Kamu kena belanja. Sama ada kamu beli, bayar rumah kamu untuk anak dan isteri kamu tinggal, ataupun kamu beli kenderaan, kamu belanja. Maksudnya, kamu guna untuk di jalan Allah. Bila kamu guna untuk jalan Allah, tanda kamu sedang bersiap sedia. Untuk apa dia? Untuk kamunya menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Allahu Akbar.
Tapi kalau sekiranya kamu ni simpan pada diri kamu, menandakan di waktu itu kamu sedang menangguhkan saat kematian kamu. Yang kamunya nak pada dunia. Sedangkan orang lain sedang bertungkus lumus untuk bersiap mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sa'id Ibn Mansur menuturkan bahawa Abu Darda berkata, nasihat yang baik, kelengahan yang cepat, cukuplah kematian itu sebagai penasihat dan cukuplah masa itu sebagai pemisah. Kalau ada orang tanya kita, siapa penasihat yang baik? Kita jawab, kematian. Mati penasihat yang paling bermanfaat dan paling cepat untuk terkesan pada seorang. Siapa yang nak suruh terkesan pada diri seorang nasihat yang baik, tunjukkan kematian. Bila tunjuk kematian, itulah nasihat yang paling baik dan memberi kesan pada kehidupan. Hari ini berada dalam rumah dan esok dia berada di dalam kubur. Ini maksudnya, hari ini boleh jadi kita di atas bumi lagi. Besok lusa dalam bumi. Bukan di atas bumi lagi. Menandakan apa dia? Ni nasihat yang paling bernilai. Cuba tengok orang kaya-kaya yang mati. Cuba tengok orang yang sehat-sehat yang mati. Cuba tengok orang yang berbadan sada mati. Cuba tengok orang yang berwajah mulus, cantik mati. Cuba tengok orang yang mempunyai pengaruh yang ramai yang mati. Cuba tengok orang-orang yang mati ni macam mana. Kemana mereka dan apa yang mereka sedang bawa dan apa yang mereka lakukan untuk kehidupan lepas pada kematian nanti. Ini satu pengajaran yang baik dalam hidup. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Raja Ibnu Hawiyah mengatakan, tidaklah seorang hamba banyak mengingatkan kematian, melainkan dia meninggalkan kesenangan dan kedengkian. Siapa-siapa yang dia mula ingat terhadap kematian, dia akan tinggal dua perkara. Dia akan tinggalkan dan dia musnahkan dalam kehidupan dia. Apa dia? Kesenangan, nak santai-santai, tak ada dalam hidup. Siapa-siapa yang ingat pada kematian, tak ada santai je masa dia. Tak ada masa bertenang-tenang, berehat-rehat, tak ada. Siapa yang ingat pada kematian, dia akan bertungkus lumus, selawat, kemudian zikir, doa. Dia akan buat amalan yang banyak. Dia akan bersungguh-sungguh. Dan yang kedua, dia tidak akan berdengki dalam hidup dia. Siapa-siapa yang dia ingat pada kematian, nak dengki apa? Sama-sama mati. Kita ni dengki dengan orang. Kita ingat ke dia tu tak mati ke? Dia mati. Yang kita dengki. Manakala kita pun mati juga. Nak buat apa kita dengki sama-sama yang mati? Kalau kita nak dengki dengan orang yang tak mati-mati, itu lain. Masalahnya dalam hidup kita ni, bila kita hidup ni, Allah bagi lebih orang tu, lebih orang ni. Itu nikmat dia, bukan nikmat kita. Kita diajar demikian. Manakala kita, alhamdulillah, Allah bagi hidup ni pun nikmat. Alhamdulillah, Allah bagi peluang untuk kita bernafas ni pun nikmat. Dalam ICU tu, berapa ramai yang sedang dalam keadaan kesesakan nafas untuk bernafas. Sukarnya, kita ni alhamdulillah, Allah bagi dalam keadaan yang lapang je. Nafas kita pun lapang. Kemudian nikmat kita celik mata, nikmat pendengaran, semua Allah bagi pada diri kita. Namun, di kalangan kita ni, kadang-kadang, kita ni sibuk nak dengki lagi dengan orang. Dengki dengan jiran kita. Dengki dengan adik-beradik kita. Dengki dengan yang kita dengki itu tak ada manfaat langsung kita dengki. Tak ada manfaat. Lebih baiklah kita ingat pada mati. Bila kita ingat pada mati, tak dengki dah kita. Kenapa? Kerana bila kita mati bawa amalan. Takkanlah kita nak hancur amalan kita dengan kedengkian. Rasulullah sebut, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Rasulullah sebut, jaga-jaga kamu dengan dengki. Kerana dengki ni akan makan amalan-amalan kamu. Sebagaimana daun kayu yang makan daun kayu yang kering, yang api membakar daun kayu yang kering cepat, di saat itu demikianlah juga amalan kamu akan dibakar dengan apa dia? Dengan kedengkian yang berada dalam jasad kamu itu. Berhenti berdengki. Jangan kita mendengki dengan jiran-jiran kita. Jangan mendengki dengan adik-beradik kita. Jangan mendengki dengan sesama saudara sama Islam kita. Dengki tak habis-habis sama kita ni sendiri. Patutnya kita saling support,
memberi sokongan di antara kita. Tapi tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Dia je yang betul dalam hidup. Dia rasa demikian. Ni satu penyakit orang yang tak rasa yang dia ni akan mati. Bila dia rasa dia ni akan mati, dia akan buang segala kedengkian yang ada pada dia dan dia akan tinggalkan kesenangan yang dimiliki kerana dia nak berehat dalam kubur. Dia bukan nak berehat di dunia yang sementara ini. Allahu Akbar. Pada kita jangan demikian. Ibnu Abi Shaybah dalam Al-Musannif dan Ahmad dalam Az-Zuhd menuturkan bahawa Abu Darda pernah berkata, barang siapa yang paling banyak menyati kematian, pasti akan sedikit kedengkian dan sedikit pula kegembiraan dalam hidupnya. Allahu Akbar. Ini katanya Abu Darda disebut. Siapa yang dia sentiasa ingat pada kematian, ingat pada saat hari kematian dia, hari yang dia menghadap depan Allah, dia teringat meremang bulu roma dia ni, dia akan sedikit kedengkian. Ada sikit je dia panggil kedengkian yang ada. Tanda manusia. Manusia ni adalah, tuan-tuan mesti ada perasaan dengki sikit. Saya ada juga sikit. Tapi sikit kita ni jangan melampau. Dia panggil, jangan melampau. Bila kita melampau, yang tu yang jadi bahaya pada kitanya. Sikit tu kita istighfar. Bila kita ada sikit rasa macam nak dengki dah ni, kita pun istighfar. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Aku ni bakal jadi jenazah. Nak dengki dengan orang yang berbadan sado tu untuk apa? Kerana badan aku tak sado. Kita rasa demikian. Bila orang yang sado tu, bila dia mati masuk dalam kubur, sado lagi ke jasad dia? Tak, hancur lebur. Dimakan oleh cacing-cacing. Dimakan oleh ulat-ulat dalam badan, dalam tanah itu, yang menyebabkan tiada kesaduan yang ada pada diri dia. Orang yang cantik kita nak dengki buat apa? Dalam hidup kita. Kerana apa dia? Yang dia ada, yang dia miliki itu Allah yang bagi. Allah yang bagi. Sama ada dia dapat macam mana, wallahu alam. Tapi nak sebutnya, kita pula ada rezeki kita. Kita nak dengki dengan apa tentang dia? Manakala kita ni, Allah bagi rezeki yang ada pada kita ni, kita guna untuk mempertingkatkan amalan. Itu cara demikian. Katanya Abu Darda, bila kamu ingat pada mati, kamu pasti akan sedikit kedengkian. Dan sikit pula masa kegembiraan dalam hidup kamu. Kamu nak rasa gembira sangat pun tak berapa nak bergembira sangat. Kenapa? Kerana nak bergembira sungguh dalam kubur nanti. Sekarang di atas dunia bukan masa untuk bergembira lagi. Masa paling bergembira, berpesta kita dalam kubur. Waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Malam tamu kita di barzah tu, malam yang paling indah dalam hidup kita, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Shaybah, Imam Ahmad Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan hadis daripada Rabi' Ibn Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah pernah bersabda, memadailah kematian itu mendorong orang bersikap zuhud di dunia dan merindukan akhirat. Rasulullah kata, kalau kalian dah mula ingat pada kematian, kalian akan menjadi zuhud terhadap dunia. Zuhud ni maknanya apa dia? Rasa padan dah dengan apa yang Allah bagi di atas dunia ni. Banyak mana yang Allah bagi, alhamdulillah, syukur ada di kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam masa yang sama pula mula rindu terhadap akhirat. Segala nikmat dunia ni semua ni fana, yang akan hancur. Manakala akhirat nikmat yang berkekalan, khairun wa abqa. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat ni benda yang kekal, lebih baik dan juga kekal sampai bila-bila. Bayang, masuk makanan tidaklah berkumuh dalam tubuh badan kita. Tidak masuk makanan, kita sedap kan makan di atas dunia. Tapi bila sampai satu masa kena cari tandas untuk nak buang. Ni dunia. Tapi di akhirat masuk dalam badan tak kena keluar. Tapi dia peluh bau wangi, semerbak. Kemudian sendawa. Mulut kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah jam manjang. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih baik? Dunia ke akhirat? Tentu akhirat lebih baik. Lalu orang yang ingat pada kematian, dia rindu pada akhirat. Dia rasa seronok. Alhamdulillah, ya Allah, kamu bagi pada aku begini, kamu bagi pada aku begini. Lalu aku syukuri setiap nikmat yang kamu bagi pada aku ini, ya Allah. Tariq Al-Muharibi menuturkan bahawa Rasulullah pernah bersabda kepada dia,
bersiaplah menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Rasulullah pernah sebut demikian. Bagaimana saya nak sebut pada tuan-tuan pun sama juga. Bersiaplah dalam hidup kita ni menghadapi saat hari kematian sebelum datang yang sebenar kematian. Dalam hidup kita ni diajar supaya demikian. Bersiap pada diri kita saat pada hari yang akan berlaku kematian pada diri kita. Tengok sahabat-sahabat kita mati ramai kan. Hari ni mati lagi. Yang jumlah kes pula bertambah lagi hari ni. Sampai peringkat dalam keadaan, semua dalam keadaan bertambah ini. Kita pun fikir, orang tu mati, orang ni mati. Kita ni tak lama dah nak mati. Maka bersiaplah pada diri kita. Bersiap dengan macam mana? Bukan bersiap dengan kemah beg. Bukan bersiap dengan dengan simpan barang-barang kita letak dalam almari. Bukan. Tapi bersiap dengan apa dia? Bersedekah. Bagi ni nampak je bagi. Nampak je kita bagi. Yang disebut dengan kita bagi itu. Tapi sebenarnya kita sedang apa dia? Kita sedang hantar ke akhirat Allah. Yang kita bagi itu bagaikan bagi pada postman. Postman ni sedang menghantar apa dia? Barang-barang kita yang kita infak itu, sama ada duit ke, barang ke apa saja pun yang kita gunakan untuk Islam ini, telah dalam perjalanan ke akhirat. Bila kita mati masuk dalam kubur, bangkit-bangkit di akhirat nanti, nak masuk dalam kubur tu, jumpa balik dah barang-barang yang kita telah infak di atas dunia ini sendiri. Jangan disayanglah dalam hidup kita ni terhadap harta benda dunia. Jangan. Tetapi kita bersiap untuk hari kematian datang itu dengan cara kita berinfak. Dengan cara kita beramal. Beramal dalam hidup. Buat amalan. Bangun semayang. Kemudian tutup aurat. Kemudian berzikir biar banyak. Berselawat biar banyak. Kemudian pada masa yang sama juga minta maaf sesama kita ni. Amalan-amalan kita jangan sampai peringkat kita mati di saat mana kita ni sedang buat khianat pada orang tu, buat khianat pada orang ni, tapi kita mati menghadap depan Allah dalam keadaan yang kita dah bersiap dengan persiapan untuk hari kematian kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ibnu Abi Syaibah menceritakan bahawa Aum Ibn Abdillah pernah mengatakan, tidaklah seorang menempatkan kematian pada tempat yang sebenarnya, kecuali pastilah seorang hamba yang menghitung hari esok bukan sebagai tujuannya. Berapa banyak hari yang akan datang yang tidak disempurnakan, dan hari esok yang diharap tidak dapat dicapai. Berapa ramai orang yang demikian dalam hidup dia. Sesungguhnya jika kamu mengetahui ajal kematian dan perjalanannya, nescaya engkau akan membenci angan-angan dan tipu daya yang menipu di atas dunia ini. Dunia ni banyak je mengigaukan kita dengan igauan-igauan yang indah. Kononnya dunia ni kan. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni, benda yang paling kita kena faham pada diri kita ialah kita ni sendirinya dalam keadaan yang sebenar, dunia ni tempat perhiasan je. Tapi yang sebenar, hiasan sebenar di akhirat Allah. Sampai di akhirat, itulah tempat yang paling terbaik yang Allah sediakan dalam kehidupan kita untuk kitanya mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih baik daripada nikmat dunia yang sementara ini. Abu Hazim berkata, perhatikanlah apa yang kamu inginkan ada bersama dengan kamu di akhirat kelak. Yang kamu nak di atas dunia ni, biar pastikan yang kamu nak di dunia ni boleh bersama dengan kamu juga di akhirat nanti. Jangan kamu nak di dunia je, tapi sampai di akhirat tak boleh bersama. Isteri kamu, anak-anak kamu, kemudian segala apa dia, rumah kamu, kereta kamu, segala benda, biar boleh bersama dengan kamu di akhirat. Macam mana nak boleh bersama di akhirat nanti? Lalu ambillah ia pada hari ini. Ambil segala benda yang ada pada kita pada hari ini. Perhatikanlah juga apa yang tidak engkau inginkan ada bersama kamu di akhirat nanti. Lalu tinggalkanlah dia sekarang ini. Tinggalkan sekarang ni. Dua perkara ni perhati ya. Benda yang kamu nak suruh bersama dengan kamu di akhirat nanti, kamu tolong hantar sekarang. Tolong hantar biar ada di akhirat nanti. Pastikan benda yang kamu tak nak ada di akhirat nanti, kamu pastikan ditinggal sekarang. Allahu Akbar. Ni kalam hikmah yang baik, yang mengajar pada kita supaya kita ni berfikir panjang dalam hidup. Jangan kita ni
Tak fikir lagi, kenapa sebenarnya kita nak di akhirat nanti. Bangun di akhirat nanti, di akhirat nanti, kita bangun di akhirat nanti, macam mana kita boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana? Benda apa yang perlu, yang boleh menolong kita masuk dalam syurga? Sedekah, sembahyang, puasa, zakat, haji, yang kita buat, persaudaraan Islam, duduk dalam berjemaah, hidup dalam keadaan kesatuan Islam. Maknanya semua ni boleh membantu kita ke akhirat Allah, dalam keadaan sama di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu benda apa yang jangan ada di akhirat nanti bersama dengan kita di akhirat? Tinggalkan sekarang. Benda jangan ada di akhirat nanti. Dosa jangan ada. Kemudian apa dia? Dalam hidup kita ni dosa jangan ada. Di akhirat nanti. Kemudian aniaya orang jangan dibuat. Sekarang tinggal. Kemudian apa lagi? Menipu, khianat, jangan buat. Jangan ada di akhirat nanti dosa-dosa ini. Sampai di akhirat. Lalu, macam mana kita buat? Sekarang, kita tinggalkan semua di dunia ini. Tinggal. Benda yang tak baik itu tinggal. Manakala yang perlu kita bawa ke akhirat, lalu kita siapkan sekarang untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini sendiri. Ini di antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan perbincangan kita seketika ini membawa manfaat pada diri saya dan tuan-tuan. Terima kasih di atas tajaan siri kuliah ini. Terima kasih di atas kebersamaan seketika ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.